Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haziq Muhammad bin Muhammad Isri, boleh panggil Haziq atau Aji. Saya merupakan pelajar semester 2 tahun 1 di Universiti Sains Malaysia dengan jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas. Dalam video kali ini saya akan berkongsilah sedikit pengalaman peribadi saya berdasarkan dengan tajuk program kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menceritakan satu kisah berkaitan dengan tagline program kita pada hari ini, iaitu kisah tentang cerita yang sangat-sangat terkenal yang mungkin diketahui oleh semua yang ada dalam ini, iaitu berkenaan cerita Titanic. Bagi yang belum tahu, cerita Titanic ini berdasarkan cerita nyata, iaitu berkenaan dengan sebuah kapal mewah yang sedang berlayar di lautan dan tenggelam dan karam akibat terlanggar sebuah bongkah ais yang besar. Jadi, selepas saya membuat beberapa pencarian mengenai penyebab kapal Titanic ini boleh tenggelam, ialah disebabkan oleh anak kapal yang bertanggungjawab mengendalikan atau mengawasi gelombang radio tidak memberitahu kapten mengenai bongkah ais yang berada di jalur laluan mereka. Jadi, apa yang saya ingin tekankan di sini ialah kepentingan komunikasi antara anak kapal dan kaptennya. Dalam konteks program kita pada malam ini ialah komunikasi di antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Okey, berbalik pada tujuan video ini dibuat, saya akan berkongsi pengalaman pribadi saya berkenaan dengan tajuk program kita pada hari ini. Video kali ini adalah berkisar tentang pengalaman pribadi saya yang telah melakukan sesuatu tanpa berbincang dulu dengan ibu bapa saya, menyebabkan saya menyesali perbuatan tersebut. Kisah ini mengambil latar masa di mana saya ketika itu masih berada di tingkatan 2. Pada masa itu, kawasan rumah saya telah pun dinaiki air, namun tidaklah begitu dalam. Nak dijadikan cerita, pada beberapa hari sebelum kejadian, saya telah pun merajuk dengan ibu bapa saya dan tidak ingin bercakap. Dengan kata lain, mogoklah. Pada hari kejadian, sepupu saya telah pun mengajak saya untuk bermain air tersebut. Jadi, saya tanpa rasa bersalahnya telah pun mengikuti sepupu saya tersebut untuk bermain banjir tanpa memberitahu kedua ibu bapa saya. Nak dijadikan cerita, semasa saya asyik bermain banjir tersebut, tiba-tiba saya pun terpijak serpihan kaca yang berada di dalam air. Saya tak pastilah kaca botol ke kaca apa, tapi yang saya tahu benda tu sakit. Terbelah jugalah tumit kaki saya masa tu. Pada masa tu dah confirm lah saya menangis. Untung ayah saudara saya dengar tangisan saya tu dan dia pun bergegaslah bawa saya ke rumah. Ingat balik rumah tu dah okey, tapi semasa on the way ke hospital, saya kena bebel lagi dengan mak saya. Mak saya pun bergegas bawa saya ke hospital dan saya pun telah mendapatkan 4 jahitan di tumit kaki, menyebabkan saya tidak boleh berjalan selama 3 minggu. Semasa proses penyembuhan dalam 3 minggu, saya sedar dan menyesal dengan tindakan yang saya lakukan sebab tidak memberitahu ibu bapa saya untuk bermain banjir. Dan mak saya juga ada cakap yang dia tahu kawasan yang tempat saya main banjir itu banyak serpihan kaca. Kalaulah hari itu saya memberitahu dulu ibu bapa saya berkenaan dengan saya ingin bermain banjir itu, sudah pasti saya tidak akan merasa sakit dan tidak dapat 4 jahitan tersebut. Tapi yang berlalu biarkanlah berlalu, kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Jadi pengajarannya di sini ialah sebelum kita ingin melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, kita perlu berbincang dulu dengan orang tua kita, kerana mereka lebih berpengalaman dan lebih banyak makan garam daripada kita. Semoga perkongsian dan program ini memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Narawi dan rakan-rakan seperjuangan PJA 102. Hari ini saya Nazmi Azim bin Faizul akan menceritakan perkongsian peribadi mengenai pengalaman saya berkaitan tajuk utama kami, iaitu masalah komunikasi remaja dengan ibu bapa. Sebelum saya menceritakan pengalaman pribadi saya secara lebih lanjut, umum mengetahui bahawa dari sudut perspektif Islam,
Dalam mencapai kebahagiaan keluarga, sebuah keluarga memerlukan seorang pemimpin yang terbaik. Imam Al-Ghazali juga mengatakan dan menjelaskan bahawa kebahagiaan ditafsirkan sebagai penyatuan antara ilmu antara amal, rohani dan jasmani. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam memberikan keperluan rohani anak-anak mereka. Sesuai dengan kedudukan rumah sebagai institusi pendidikan pertama, ibu bapa perlulah bertanggungjawab memberikan pendidikan agama, iman dan akhlak. Konflik di antara anak iaitu remaja dan ibu bapa biasanya berlaku ialah masalah komunikasi. Komunikasi berkesan adalah asas kepada kecermelangan dalam kehidupan berkeluarga. Komunikasi yang terbaik dalam keluarga mestilah melibatkan rasa ingin mendengar dan berkongsi. Walau bagaimanapun, seringkali ibu bapa sukar untuk berkomunikasi dengan anak mereka. Meskipun setiap hari berjumpa dengan seluruh ahli keluarga, tapi belum tentu terjadi komunikasi dari hati ke hati antara satu sama lain. Bercakap tentang pengalaman saya dalam masalah komunikasi remaja iaitu saya sendiri dengan ibu bapa sering dikaitkan dengan sikap ibu bapa yang memarahi anak-anak mereka sejak kecil lagi secara berlebihan. Sebagaimana kita tahu, marah itu perlu oleh bapa untuk mendidik ke arah kebaikan. Namun perbuatan terlampau marah akibat tekanan di tempat kerja menyebabkan mereka melepaskan kemarahannya kepada anak-anak. Hal ini menyebabkan anak-anak itu akan merasa takut dan akan menjauhi diri mereka daripada ibu bapa dan suka mendekati rakannya. Contohnya peristiwa yang telah saya lalui ataupun pengalaman yang saya hadapi sebelum ini iaitu semasa saya dimarahi oleh bapa saya terus keluar dari rumah saya untuk mencari kawan baik saya tanpa pengetahuan ibu bapa saya bagi menghilangkan stresnya. Tapi setiap hujung minggu, kawan saya akan mengajak saya ke pusat hiburan yang tidak bermanfaat seperti cyber cafe untuk bermain game dan pusat karaoke yang mana akan menyebabkan saya lebih banyak bergaul dengan remaja yang bermasalah lah, seperti remaja yang isap rokok, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan sebagainya lah. Betul kata hikmah mengatakan bahawa kawan ataupun sahabat ialah cerminan pribadi kita. Jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka pribadi kita akan menjadi baik. Sikap beritahu ibu bapa saya tentang siapa saya berkawan, dengan siapa saya keluar, bagaimana ciri-ciri kawan-kawan saya, menyebabkan pada suatu hari ibu bapa saya dengan sifat tegasnya dan kemahiran keibu bapaannya telah menghalang saya daripada terjebak dalam perbuatan yang sia-sia. Alhamdulillah, selepas peristiwa itu, saya tidak lagi terjebak dalam perkara-perkara yang lara ataupun sia-sia. Saya menyadari bahawa tiada istilah ibu bapa marah kepada anak. Mereka hanya membuat keputusan tegas kepada anak-anak demi kebahagiaan anak-anak. Oleh itu, selepas daripada peristiwa itu, saya patuh akan semua nasihat yang diberikan oleh ibu bapa saya dan menjadikan ibu bapa saya sebagai tempat pertama meluahkan perasaan sedih, gembira serta masalah yang dihadapi. Saya juga telah mencari sahabat ataupun rakan yang mendorong ke arah kebaikan mengikut nasihat ibu bapa. Benarlah istilah mengatakan bahawa orang tua banyak makan garam, yang menunjukkan bahawa mereka lebih berpengalaman dalam kehidupan. Hal ini dengan kemahiran keibubapaan yang baik akan menyebabkan kemahiran menjalinkan hubungan remaja iaitu anak-anak dengan ibu bapa, sama ada kemahiran komunikasi verbal atau non-verbal akan menjadi lebih berkesan. Sekian, itu saja perkongsian peribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan Fakhruddin B. Rosli yang bernombor matrik 157821. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang berkomunikasi dengan ibu bapa serta saya akan berkongsi pengalaman saya untuk mengatasi masalah komunikasi dengan ibu bapa.
Seperti yang telah semua tahu bahawa komunikasi merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, kerana komunikasi akan digunakan untuk menghantar maklumat antara seseorang kepada seseorang yang lain. Semasa di bangku sekolah, saya mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan ibu bapa saya kerana dahulunya saya merupakan seorang yang pendiam. Keadaan ini telah menyukarkan kehidupan seharian saya kerana setiap anak akan bersama ibu bapa pada setiap hari. Namun, saya telah berusaha sedaya upaya saya untuk mengatasi masalah tersebut kerana setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya sekiranya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Antara tindakan yang telah saya lakukan untuk mengatasi masalah saya berkomunikasi dengan ibu bapa ialah saya sentiasa bertanya khabar ibu bapa saya. Apabila sentiasa bertanya khabar tentang diri mereka, saya merasa hubungan saya dengan ibu bapa menjadi semakin rapat dan juga dapat mengurangkan rasa takut saya untuk terus berkomunikasi dengan ibu bapa saya. Bagi saya, tindakan ini merupakan satu tindakan yang sangat berkesan untuk mengatasi masalah saya untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Selain itu, perkara yang saya lakukan untuk mengatasi masalah komunikasi dengan ibu bapa saya ialah saya akan memberikan penjelasan yang sangat jelas sekiranya saya ingin memaklumkan sesuatu kepada ibu bapa saya. Sekiranya saya mempunyai sebarang masalah, saya akan memberitahu ibu bapa saya dengan jujur dan tidak sama sekali menipu mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya kita sentiasa menipu ibu bapa kita, ini akan menimbulkan salah faham ibu bapa kita terhadap kita dan kepercayaan mereka tentang perkara yang diperkatakan oleh kita pada masa akan datang sukar mendapat kepercayaan daripada mereka. Hilang kepercayaan ibu bapa terhadap kita akan menyebabkan berlakunya kesusahan dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, cara yang saya lakukan untuk mengatasi masalah berkomunikasi dengan ibu bapa saya ialah saya akan menggunakan bahasa yang sopan apabila berkomunikasi dengan mereka. Sebagai seorang anak yang taat pada perintah Allah dan ibu bapa, kita perlulah sentiasa berlemah lembut ketika berkomunikasi dengan ibu bapa kita kerana mereka telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil sehingga ke dewasa. Janganlah sesekali kita meninggikan suara ketika berkomunikasi dengan mereka kerana ini akan menimbulkan kemarahan mereka terhadap kita. Sedangkan dalam agama Islam juga telah melarang kita sebagai anak untuk meninggikan suara dengan ibu bapa, dan perkara ini memanglah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita tetap melakukannya. Setakat ini sahajalah perkongsian daripada saya. Saya berharap agar kita sama-sama dapat memperbaiki tahap komunikasi kita bersama ibu bapa kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Asma binti Fabil bernama Matrik 156537 akan berkongsikan tentang komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak dan pengalaman saya berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi merupakan satu aspek yang penting dan sebagai satu asas kepada sesebuah keluarga yang berfungsi dengan baik. Baiklah, menurut Barnes dan Olsen pada tahun 1985 mendapati bahawa apabila komunikasi di antara ibu bapa dan remaja berlangsung dengan baik, hubungan keluarga semakin rapat dan wujud kasih sayang, dan ini akan memudahkan proses penyelesaian masalah. Hal ini menunjukkan setiap masalah yang berlaku akan dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik.
Jadi seterusnya saya akan kongsikan tentang pengalaman saya yang menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara ibu bapa dan seorang anak. Baiklah, pengalaman ini berlaku ketika saya di umur 17 ataupun 18 tahun, di mana ketika itu keputusan UPU diumumkan. Ketika itu berlaku perselisihan pendapat antara saya dan ibu bapa untuk melanjutkan pembelajaran seterusnya. Ibu bapa lebih mengesyorkan saya untuk melanjutkan pembelajaran di STPM, manakala saya lebih berminat untuk melanjutkan pembelajaran di universiti. Saya lebih memilih untuk ke universiti kerana dengan adanya kos perbankan, dan manakala ibu bapa saya lebih menyokong untuk melanjutkan pembelajaran di STPM dan seterusnya melanjutkan pembelajaran sebagai seorang guru. Hal ini menunjukkan perbezaan impian antara impian saya dan ibu bapa dan impian ibu bapa. Jadi, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Seharusnya sebagai sebuah keluarga yang baik, kita seharusnya melibatkan aspek komunikasi dalam perbincangan. Jadi, perkara yang perlu kita lakukan ialah dengan berbincang dengan ibu. Sebagai seorang anak, kita perlulah berbincang dengan baik dengan ibu bapa dan mengemukakan sebab-sebab kukuh kita untuk sebab kukuh kita dengan keputusan yang kita telah buat. Dan ibu bapa juga perlulah memberikan sebab-sebab tertentu dan mengemukakan kepada anak-anak mereka agar mereka faham kenapa mereka memilih untuk melakukan keputusan tersebut. Jadi dengan ini, apabila terdapat perbincangan antara ibu bapa dan anak, maka perselisihan faham itu akan diselesaikan dan kedua-dua pihak bersetuju dengan apa yang dicadangkan. Oleh itu, tidaklah berlaku perselisihan faham yang boleh menyebabkan luka di antara kedua-dua pihak jika tidak diselesaikan dengan baik. Jadi hal ini membuktikan betapa pentingnya komunikasi yang baik, terutama kepada ibu bapa dengan anak. Komunikasi sahaja yang tidak melibatkan komunikasi yang baik tidak akan menyebabkan masalah itu diselesaikan dengan baik 100%. Kita haruslah melibatkan komunikasi yang baik di mana terdapat beberapa aspek yang perlu kita tekankan. Jadi, nasihat saya sebagai seorang anak, kita perlulah berusaha untuk mendapatkan menyelesaikan masalah dengan mewujudkan komunikasi yang baik antara ibu bapa kita. Jika terdapat perselisihan pendapat, berbincanglah dengan baik agar tidak akan berlaku perselisihan pendapat lain lagi. Sebagai seorang anak juga penting untuk kita mendapatkan restu dan redha ibu bapa dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita tahu, redha ibu bapa adalah redha Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya restu dan redha ibu bapa dalam setiap perjalanan yang kita jalankan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muslihah binti Muhammad Rasid. Nombor matrik 157768. Saya merupakan anak bongsu dari 6 orang adik-beradik. Berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk berkongsi isu peribadi dalam hidup saya berkaitan dengan rangka sel, iaitu kemahiran menjalinkan hubungan. Kemahiran menjalinkan hubungan ialah dapat berkomunikasi dengan baik, membina hubungan yang positif dan bijak dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Saya akan berkongsi isu ini mengenai saya dan ahli keluarga. Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat, perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain. Sesuai dengan permasalahan projek yang dianjur oleh kami, iaitu remaja sekarang kurang berkomunikasi, terutamanya dengan ibu bapa mereka. Betul ataupun tidak, saya juga pernah mengalami masalah tersebut. Saya jarang berkomunikasi atau bercakap dengan bapa saya. Ini mungkin kerana perasaan takut muncul dalam fikiran saya apabila hendak memulakan komunikasi. Selain itu, bapa saya merupakan seorang yang tegas
dan tidak bercakap mengenai perkara yang tidak penting bersama keluarga. Jadi, saya berasa agak risau apabila ingin memberitahu sesuatu kepada bapa saya. Contohnya, jika ingin meminta kebenaran, hendak menyertai rombongan tertentu. Saya hanya bercakap kepada ibu saya dan meminta ibu saya menyampaikan hasrat tersebut kepada bapa saya. Namun, apabila saya meningkat dewasa, saya sedar saya perlu atasi rasa takut itu untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Saya semakin berani untuk menyatakan pendapat dan idea apabila berkomunikasi dengan ibu bapa, malah saya susah untuk kecil hati jika pendapat tidak dihiraukan. Saya sedar bahawa komunikasi dapat merapatkan hubungan kekeluargaan walaupun hanya berkongsi perkara yang penting sahaja. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih.